Salam sejahtera, anda bersama saya Fauzi Zin dalam Melaka Memilih, dan pastinya untuk hari ini saya ingin membawa anda tumpuan secara khususnya untuk melihat kepada sisi realiti rakyat. Dan sebenarnya sejak seminggu lepas ataupun 2 minggu lepas kami sudah pun mula menyelusuri satu persatu denyut nadi dan juga menyelami pengalaman rakyat khususnya di Dun-Dun di Melaka ini. Dan untuk hari ini saya nak bawakan kepada anda dan juga fokus zoom in secara khususnya kepada Dun Rembia, iaitu Dun N06 PRN Melaka yang anda saksikan di skrin ini. N06 Dun Rembia, kalau dilihat secara mata kasarnya, Dun Rembia terletak yang berwarna merah ini adalah N06 Dun Rembia. Kalau ikut sejarahnya, sebenarnya Rembia ini adalah sebuah kampung tradisional yang terletak 8 km daripada Bandar Alor Gajah dan 17 km dari Bandar Melaka, dan difahamkan juga kampung Rembia berasal daripada nama pokok rumbia yang sebenarnya satu ketika dahulu banyak terdapat di kawasan penempatan awal pada kampung ini. Tetapi kini kampung Rembia yang terletak dalam Dun Rembia ini di bawah Parlimen Alor Gajah. Sebenarnya pentadbiran kerajaan adalah dalam daerah Alor Gajah dan juga pentadbiran kerajaan tempatan di bawah bidang kuasa Majlis Perbandaran Alor Gajah. Kalau kita bercakap tentang melihat kepada sisi perindustrian pula, kawasan perindustrian di Dun ini terletak di kawasan perindustrian Rembia dan juga kawasan perindustrian Sun Valley. Rangkaian perhubungan utama di kawasan ini adalah Lebuh Raya AMJ dan juga rangkaian jalan bandar dan juga jalan kampung. Tetapi untuk waktu ini, kalau boleh saya nak bawa ke anda sedikit data khususnya melihat kepada Dun N06 Dun Rembia ini. Kalau kita melihat yang pertamanya, saya nak tunjukkan kepada anda pecahan mengikut kaum dahulu. Kalau di bawah N06 Dun Rembia ini, kalau anda boleh saksikan 3 pecahan utama, iaitu melihat pada sisi kaum Melayu, lebih pada majoriti, iaitu 65.97% adalah terdiri daripada komposisi kaum Melayu, manakala Cina komposisi yang kedua terbesar kaum, khususnya melihat kepada Dun N06 Dun Rembia ini, iaitu 19.31%, manakala bagi kaum India komposisinya peratusannya adalah sebanyak 14.33%. Dan lain-lain bawah pada 1%. Selain daripada itu, saya nak tunjukkan kepada anda di bawah Dun N06 Dun Rembia ini, kalau ikutkan data pengundi N06 Rembia ikut umur, kalau di hujung sini 15.86 adalah bagi kelompok umur 21 hingga 29 tahun. Yang tertinggi di Dun Rembia ini, kalau ikut peratusannya, 30 tahun hingga 39 tahun adalah sebanyak 25.21%. Bagi kelompok umur 40 hingga 49 pula, peratusan umurnya di Dun Rembia ini adalah 18.94%. Manakala bagi peringkat umur yang lain, bagi 60 tahun ke atas 17.93%, 70 tahun ke atas 13.53%, manakala bagi pengundi kalau ikut kategori umur yang lain, kita lihat pada lebih pada 90% pun ada, iaitu 0.35%. Tetapi sebenarnya untuk waktu ini, selain pada saya bawakan kepada anda juga berkongsi data-data melihat kepada komposisi kaum dan juga melihat kepada umur, kategori umur di bawah Dun ini, pada waktu ini sebenarnya saya nak bawakan kepada anda satu kisah dan juga tumpuan yang mana rakan-rakan kami, wartawan-wartawan dan juga editor yang berkampung sebenarnya bagi membawakan perkembangan secara khusus dan juga secara langsung bagi PRN Melaka. Kami khususnya di Dun Rembia ini, Nazri Kaha, editor Esrawani, membawakan satu kisah melihat kepada industri yang perlu diberi tumpuan juga, iaitu yang saya maksudkan adalah industri kraf tangan seramik. Kerana ada salah seorang ataupun ada seorang usahawan wanita muda. Sebab itu saya tunjukkan kepada anda awal sebentar tadi, kelompok umur yang agak tinggi dan juga signifikan di Dun Rembia ini, iaitu kelompok umur golongan belia. Kalau bawah 40%, kalau saya hitung lebih kurang 40% jumlah bagi pengundi khususnya di Dun Rembia ini.
Yang mana seorang usahawan wanita muda yang terlibat dalam industri seramik, kraft tangan seramik ini, namanya Rozana Musa. Beliau adalah pemilik pengusaha bendang studio kerana perniagaannya beliau lakukan di kampung halaman sendiri, iaitu di Kampung Sungai Petai di Don Rembia sendiri. Jadi apa kata kita terus dengarkan temu bual eksklusif yang dilakukan oleh editor Nazri Kaha yang mana menyusuri perjalanan kerjaya beliau dan juga pengalaman beliau dalam dunia usahawan dan juga mencari dan juga apa sebenarnya peluang dan juga potensi usahawan-usahawan muda khususnya di Don Rembia melihat kepada industri seramik kraft tangan ini yang mana potensi dan juga peluang yang boleh dikembangkan. Apa kata kita dengarkan hasil temu bual yang dibuat oleh editor Nazri Kaha. Terima kasih rakan di studio. Kini saya berada di N06 Rembia, salah sebuah don yang berada di Parlimen Alor Gajah, terletak di antara Melaka dan juga Alor Gajah. Dan apa yang lebih menarik, sebentar saja lagi saya akan menemui seorang usahawan tempatan di Kampung Sungai Petai ini yang membuka sebuah studio artisan, iaitu tembikar seramik buatan tangan yang sudah pun terkenal di negara Malaysia, malah mendapat sambutan di luar negara seperti di Paris, Tokyo dan juga Singapura. Ikuti temu bual saya bersama pemilik bendang studio, Rozana Musa. Boleh ceritakan sedikit apa yang anda lakukan di bendang studio? Okey, bendang studio kita dekat sini adalah sebuah studio seramik yang mana kita menghasilkan produk-produk handmade tableware. Yang mana kita memang dekat bendang studio ni memang daripada raw material sehingga end product memang kita akan production dekat sinilah. Pada asalnya selepas saya graduate daripada UiTM masa tu, saya bekerja sebagai pembantu salah seorang seramik artis dekat Malaysia. Artis jugalah. Dia ada studio lah dekat Shah Alam masa tu. Jadi saya bekerja. Itu bermula lah. Itu yang mula-mula sekali selepas saya graduate. So saya bekerja lebih kurang dalam setahun 4 bulan dengan beliau. Kemudian saya decide untuk balik Melaka. Dan saya melihat apa-apa peluang yang saya boleh dapat. Kemudian masa tu saya jadi cikgu sandaran lah sekejap. Jadi cikgu sandaran pun dalam lebih kurang hampir 2 tahun. Kemudian sambil tu sebenarnya jalan terus, buat terus. Saya sudah mula set up studio saya dekat belakang rumah. Di seberang jalan tu? Dekat seberang jalan ni. Saya ambil sikit space dapur. Kat orang dulu kan selalu ada space dapur kat luar. Kan? So saya ambil sikit space dia, so saya set up lah. Masa tu letak rak, letak meja. So saya sikit-sikit dengan duit gaji apa semualah. Saya guna sikit-sikit. Kemudian saya tengok ada potensi. Lagi satu, lokasi. Dari segi lokasi tu saya rasa tak ada masalah sebab dari sini ke KL pun lebih kurang 1 jam, 1 jam setengah, tak jauh lah untuk nak berulang dalam masa satu hari tu tak jauh. Adakah ketika itu dah ada pelanggan yang meminta produk daripada Rozana? Sebenarnya masa awal saya aktif dalam aktiviti berpameran. Saya banyak menyertai pameran-pameran seni sekitar Kuala Lumpur dan saya juga pernah menyertai pameran di Singapura. Jadi saya aktif dalam aktiviti berpameran. Masa tu juga sebenarnya tujuan saya set up studio memang saya nak buat karya-karya seni saya lah sebenarnya. Tapi perlahan-lahan sebab realitinya kita kena survive kan. Kita kena survive. Yalah. Jadi sikit-sikit saya seni tu satu hal. Betul. Tapi nak income tu satu hal betul. Juga kan. Realiti lah, kita kena tengok realiti lah kan. Bagaimana akhirnya timbulnya jenama Bendang Studio? Satu bendang sebab sebenarnya sejak saya belajar saya dah tahu dekat belakang rumah saya bendang. Sebenarnya dulu sawah bekas bendang. Memang tahun 1970-an macam tu. Jadi saya tahu situ ada tanah liat sebab dulu arwah saya berkebun, so saya selalu tolong dia dan saya masuklah ke dalam bendang tu sebenarnya. Bergelumang lah dengan lumpur. Saya dah gali lah tanah. Jadi saya dah test dah awal-awal masa saya student sebenarnya tanah tu. Jadi nama bendang tu sendiri asalnya sebab pada peringkat awal
saya ambil tanah dekat bekas sawah padi tu kan, bekas bendang tu. Oh, itu asalnya? Itu asalnya. Bukan daripada tempat lain dan sebagainya? Bukan. Belakang rumah je? Saya ambil belakang rumah. Saya gali, saya pergi dekat belakang tu. Saya gali tanah, saya ambil, saya test sendiri. Saya gunakan apa yang ada lah sebenarnya. Masa tu pun sebenarnya dari segi kos tu, kalau boleh kita nak cut kos lah. Sebab masa tu saya sangat baru lagi kan. Income pun tak berapa stabil lah masa tu. Jadi saya gali, saya guna pakailah apa yang ada dekat kawasan sekitar. Jadi nama bendang tu sendiri asalnya daripada itulah, bekas tanah yang saya ambil daripada bekas sawah padi tu. Okey. Apa produk utama Bendang Studio? Sekarang produk utama kita fokus pada awal dulu, kita banyak buat cedera hati, souvenir lah. Kita banyak buat benda-benda macam tu. Jadi benda tu berubah bila mesin-mesin saya bertambah. Jadi dari segi produk tu saya boleh upgrade lah dari segi produk. Jadi sekarang kita lebih fokus kepada penghasilan tableware. Ya. Pinggan mangkuk. Untuk hotel, untuk restoran dan industri F&B lah. Jadi siapa peminat utama produk-produk tableware dan juga produk-produk untuk pinggan mangkuk keluaran Bendang Studio? Okey, untuk dari segi siapa yang menggunakan ni, dia terbagi kepada dua lah sebenarnya. Satu, kita punya main klien adalah hotel-hotel dekat kawasan. Sebenarnya rasanya hampir ke seluruh Malaysia kita dah pernah supply. Kita pernah hasilkan untuk, kalau hotel kita pernah untuk Chloe Hotel dekat KL, St. Regis Hotel sekarang kita tengah buat. St. Regis St. Regis. Jangan main St. Regis tau. Four Season KL pun kita pernah buat. Itu beberapa lah, saya sebut beberapa. Dari segi restoran kita pernah hasilkan untuk GB & Co dekat Subang. Okey, GB & Co. Anda makan salad GB & Co, dia punya tableware ataupun pinggan tu datang daripada Bendang Studio. Tapestry di KL pun kita pernah, kebanyakannya di KL lah, restoran dan juga maksudnya cafe. Dah establish lah di kalangan pemain-pemain industri untuk menggunakan tableware keluaran Bendang Studio. Saya nak tanya, kenapa buka studio di Sungai Petai? Kenapa tidak buka di Bandaraya Kuala Lumpur, di Jonker Walk, kawasan pelancongan Melaka? Kenapa di Sungai Petai ni? Sungai Petai ni kalau anda ingin tahu, salah satu kampung di daerah Alor Gajah, di tepi lebuhraya AMJ. Kalau anda nampak macam bangunan yang agak unik, desain arkitek dia cantik ataupun moden, campur lama, itulah Bendang Studio. Rozana, kenapa di Sungai Petai? Saya pilih satu lokasi sangat strategik lah bagi saya, sangat strategik. Walaupun sekarang saya dah ada kedai di KL sebenarnya, ada di link KL. Jadi untuk saya dari sini nak transport ke sana lebih kurang dalam 1 jam lebih sahaja. Dia memang direct daripada sini keluar tol terus sampai ke Deling dari satu. Jadi untuk sebelum saya ada retail shop dekat Deling juga, tak menjadi masalah sebab untuk potential klien datang ke sini, sebelum ni memang dia akan datang ke sini lah untuk tengok sampel dan sebagainya. Sebab tempat ini bagi saya memang sangat strategik, tidak terlalu jauh dengan KL untuk nak balik hari tu tak ada masalah lah. Jadi dari segi kos pun sebab bangunan ini sendiri pun dibuat di atas tanah sendiri, tanah keluarga sendiri. Jadi jimat banyak tu. Rumah sebelah aja kan, seberang jalan. So kat situ saya dah banyak tak pening-pening lah untuk nak fikirkan kos sewa ke apa dan sebagainya lah. Tetapi juga dalam masa yang sama nak mengangkat Sungai Petai juga, Rozana, kan? Betul. Saya lebih selesa dekat sini lah. Kalau nak minta saya pindah, even mungkin kalau ada orang offer, ada juga orang cuba offer saya nak tak tanah sekian-sekian, nak tak saya tak bendang. Saya kata tak apa, saya lebih selesa dekat sini lah. Sesuai. Satu lagi, apa yang berapa ramai pekerja yang bersama Rozana sekarang? Dan adakah mereka ini memang graduan dari bidang seramik ataupun dilatih dari awal dengan Rozana? Okey, yang sekarang ni lah, yang buat masa sekarang ni, tim kita ada 5, termasuk saya dekat Melaka ni kita ada 5 orang, termasuk diri saya sendiri. Jadi untuk yang 4 orang lagi tu, semuanya bukan background, bukannya seperti kos saya di UiTM dulu. Semuanya dari HR, Fine Art, semuanya memang kita kena train lah. Masa dia datang kat sini memang kita train daripada zero skill dan kita
ajarlah kita transfer skill dekat mereka. Semua mereka anak Alor Gajah, orang tempatan Sungai Petang? Semuanya lokal, semua orang Alor Gajah. Ada potensi untuk menambah lagi kegiatan di kalangan anak muda Alor Gajah? Kita cuba mencari, kalau boleh memang sebenarnya lebih selesa untuk orang lokal lah. Yalah. Tapi sebelum ni pernah juga. Berkongsi rezeki lah. Betul. Itu memang kenalah, memang Berkongsi perlu. rezeki lah. Betul. Ya. Kita ada plan lah untuk nak tambah lagi team member kita dekat sini. Baik, itu tadi sebenarnya bahagian pertama temu bual yang dilakukan oleh editor Nazri Kaha yang menemu bual Rozana Musa, usahawan wanita muda, iaitu beliau adalah pemilik pengusaha bagi Bendang Studio, dan selepas ini saya akan bawakan kepada anda bahagian kedua temu bual yang Nazri Kaha lakukan, khususnya melihat kepada perancangan masa depan beliau dan juga apa potensi dan juga peluang bagi usahawan-usahawan muda yang terlibat dalam industri kraft seramik, kraft tangan ini dapat dikembangkan, khususnya melangkaui daripada Dun Rembia dan juga negeri Melaka. Dan juga selepas ini saya akan kongsikan kepada anda yang sebenarnya saya kongsikan kepada anda data-data itu tadi adalah sebenarnya kami petik daripada hasil dapatan Pilihan Raya Negeri PRN 2014 hinggalah 2018 yang kami petik daripada buku Pilihan Raya Demokrasi Malaysia Tanding Pilih Menang Takbir, hasil tulisan oleh Tan Sri Abdul Rashid Rahman dan juga Dr. G. Manimaran. Baik, Melaka Memilih berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Baik, kembali dalam Melaka Memilih. Sebelum kita nak teruskan hasil perkongsian temu bual editor Nazri Kaha bersama dengan Rozana Musa. Rozana Musa ni adalah seorang usahawan wanita muda. Beliau adalah pemilik pengusaha Bendang Studio, khususnya melihat kepada usaha wanita di dunia Rembia, yang mana kalau di awal tadi berkongsi tentang perjalanan kerjanya, pengalamannya dalam dunia usahawan dan juga peluang dan juga potensi yang boleh dikembangkan. Tapi sebelum kita teruskan temu bual itu, apa kata saya nak bawakan kepada anda, saya nak tunjukkan sedikit lagi data-data khususnya di Dun N06 Dun Rembia. Saya nak menjurus kepada ini dahulu, data pengundi N06 bagi Dun Rembia ikut jantina. Sebenarnya data-data ini kami petik daripada hasil dapatan PRN 2014 hingga 2018 yang dipetik daripada buku Pilihan Raya Demokrasi Malaysia Tanding Pilih Menang Takbir, hasil tulisan Tan Sri Abdul Rashid Rahman dan juga Dr. G. Manimaran. Okey, kalau ikutkan data pengundi di Dun N06 ni ikut jantina, sudah tentu kita melihat peratusan yang lebih tinggi iaitu perempuan, iaitu wanita, iaitu 52.35% berbanding lelaki. Peratusannya 47.65%. Satu lagi data yang saya ingin kongsikan kepada anda yang dipetik daripada buku yang sama ataupun secara keseluruhannya, ini adalah keputusan PRU ke-14 yang lalu, khususnya melihat kepada N06 Dun Rembia, yang mana pertandingan 3 penjuru pada PRU ke-14. Yang mana kalau ikut keputusan yang anda boleh saksikan, PHPKR yang diwakili oleh Muhammad Jalani Khamis 6,773, BN UMNO 4,959 dan juga PAS 1,200. Itu sebenarnya keputusan lepas, iaitu keputusan pada PRU ke-14 di Dun N06 Rembia. Jadi kita nak bawa kembali teruskan temu bual Nazri Kaha bersama dengan usahawan wanita terbabit untuk kita melihat perancangan masa depan, termasuk adakah ada hasrat untuk mengembangkan perusahaannya meliputi ataupun merangkumi jenis perkhidmatan social enterprise. Dan sebenarnya apa yang saya kongsikan kepada anda, bagi mereka ataupun kita tahu PRN Melaka khususnya bagi Dun Rembia ini ada 5 pertandingan 5 penjuru khususnya di Dun N06. Jadi apa sebenarnya tawaran-tawaran baru yang boleh mereka kemukakan selepas melihat pada temu bual yang dilakukan oleh editor Nazri Kaha ini? Bagi Rozana, asal orang Sungai Petai, anak muda graduan dari UiTM, dan bagi memajukan industri handmade seramik ini, apa orang kata pun rancangan, apa perancangan masa depan? Okey, untuk perancangan masa depan, okey, setiap bisnes tu mesti dia akan nak expand lah. Ya. Tapi bila kita sebenarnya nak expand tu, dia lebih susah daripada sebagaimana kita set up awal. Ya. Tapi kita kena ada strategi lah. Macam saya, kita dah mula dengan, okey, dekat sini adalah Bendang Studio.
Bendang studio adalah tempat production. Tapi dari segi produk kita Belum ada display shop, belum ada retail shop kat sini di depan. belum, tapi kita ada perancangan lah pada Yalah, masa ada depan. kawasan lagi tu. Kita akan buatlah small Buat retail kafe ke. shop. Betul. Memang ada perancangan sebenarnya. Saya pelanggan pertama. Okey. Jadi Sambil minum latte dengan disajikan scooping tinggal cake. atas dengan bendangan. Okay. So kita ada plan lah sebenarnya. Kita ada perancangan sebenarnya. Even 5 tahun lepas kita dah ada rancang benda-benda macam tu lah. Cumanya kita tunggu the right time sajalah. Sebab yalah, saya suka benda yang slow tetapi ada progress dan juga benda tu berpanjangan. Saya tak nak macam kita buat, kita meletup, tiba-tiba kita akan slow. Yep. So benda tu tak healthy lah bagi jadi, saya. gradually lah, Betul. naturally kita mampu buka lagi, mampu besarkan lagi. Okey, ada asisten daripada mana-mana agensi kerajaan ataupun pihak-pihak lain untuk melihat kecemerlangan ataupun kemajuan bendang? Even masa bendang awal-awal mula dulu, kita banyak attach dengan government agency. Kita even sampai sekarang, daripada awal sampai sekarang kita attach dengan Kraft Tangan Malaysia, Perbadanan Kraft Tangan Malaysia, kita masih lagi. Kemudian bawa KKRW pun kita pernah, dan juga Under Mosti pun kita pernah lah attach dengan bawa innovation. Ya, bawa magic ke apa? So, dan sebelum ni pun kita ada dapat beberapa grant jugalah di bawah, masa tu KKW lah. Ya. Kita panggil dia sebagai waktu tahun 2014. Kemudian yang latest kita ada dapat grant daripada Cendana. Cendana ya. Motek, dan juga Kraft Tangan pun adalah untuk tahun ni. Adakah ada impact akibat pandemik COVID-19? Impact Bendang? tu Ya. memang ada sebab masa MCO 3.0 ni pun kita tutup untuk KL. Yalah. Untuk retail shop kita tutup 4 bulan sebab KL mula dulu kan. Dekat sini kita tutup lebih kurang 3 bulan. Lama. Ya, memang kita tak boleh buat apalah. So dari segi affected tu memang ada lah, kita memang tak boleh tipu lah. Tapi bagi saya alhamdulillah lah kita boleh survive juga, still boleh survive sampai selepas apa benda tu MCO 3.0 tu kita boleh lah. Raw material? Dari segi raw material pada awal tu sebenarnya bila kita dah berhenti tu, so supplier pun call kita, kenapa lama lama tak ada, kata kita kena tutup kan. Jadi dari segi kos tu memang ada kenaikan harga lah daripada awal tahun ni sebab rasanya siapa yang buat production dia sedia maklum lah dari segi kos untuk shipping tu dia memang naik mendadak kan sebab pandemik. So dia affected kat situlah. Ada kekuatan bendang melalui pemasaran dan promosi social media? Memang Bendang Studio dia lebih kepada social media. Saya seorang followers. Kita paling aktif dekat Instagram, dekat Facebook agak slow sikit lah. Very artistik kan gambarnya. So kita lebih aktif lah. Kalau nak dapatkan apa-apa info memang lebih baik ke Instagram lah. Bagaimana nak menggembeling ramai anak muda seperti Rozana, terutamanya anak Melaka? Satu, kita pun cuba untuk Bendang Studio, kita pun cuba untuk nak educate orang sebab dari segi pemahaman tu sendiri kita kena cubalah sebab kita kena faham juga tak semua tahu seramik tu apa. Orang bidang seramik pun belum tentu Ya, betul. Jadi saya cuba jugalah untuk mencari sebab buat kerja-kerja comot macam ni sebenarnya bukan semua orang nak lah sebenarnya kan. Jadi bagi saya cuba siapa yang datang kepada saya tu kita akan cuba tengok potensi. Sebab even dekat team member sendiri pun saya kena tengok each team member tu apa potensi dia. Jadi kat situ kita akan push dia lah kalau dekat mana tahap dia boleh pergi. Adakah Rozana ada perancangan untuk membuat macam social enterprise untuk menggalakkan jiran-jiran, orang-orang kampung terlibat sama? Sebelum ni kita adalah buat beberapa workshop tapi kita stop sekejap sebab pandemik kan, kita tak nak terlalu ni kan. Jadi kita fokus dekat production tapi kita memang ada perancangan sebab untuk Bendang Studio bagi saya kita ada satu tanggungjawab. Memanglah kita hasilkan produk komersial. Tapi bagi saya kita ada satu tanggungjawab untuk educate orang dari segi pemahaman. Tapi bagi saya once kita dah buka company, kita ada tanggungjawab kepada masyarakat lah sebenarnya. Jadi bukan saja untuk nak bagi dia pemahaman dari segi seramik, tapi kita juga nak bagi dia pemahaman. Macam saya suka kalau dekat Malaysia kan, saya nampak sebab benda kreatif kan, bidang kreatif ni sebenarnya
Dia bukan nak suruh orang tu, macam contoh saya buat seramik, dia datang sini bukan kita nak suruh dia pandai buat seramik, tapi kita nak dia lihat dari segi sebaliknya. Contohnya macam saya sendiri masa awal-awal, dari segi sebab benda-benda yang melibatkan kreativiti ni, dia banyak mempengaruhi dari segi kita punya mental dan juga betul jiwa dan sebagainya lah. Ya, kita menghargai apa yang ada di keliling kita. Betul, macam tanah, bermain dengan tanah, bermain dengan lumpur. Even proses keramik tu sendiri mengajar kita untuk menjadi seorang yang sabar lah sebenarnya. Teliti, tak boleh kopuk. Betul, saya tercubit sikit lah, tak boleh pakai kena rijal ya. Saya suka orang melihat dari segi benda-benda macam tu lah. Kehalusan, betul. Ketelitian. Okey, akhir sekali. Rozana, adakah produk ni dah sampai luar negara dah? Selain daripada Synergy Kuala Lumpur, Four Seasons Kuala Lumpur? Pernah, tapi dalam small quantity lah. Kita pernah hantar by individu dan juga ada juga retail dekat sana juga yang pernah ambil lah. Kita pernah hantar ke Paris, kita pernah hantar juga ke Jepun dan juga beberapa country lah. Macam mana diorang tahu tu ada di Sungai Petai ni? Satu yang ada yang connection daripada agensi lah, daripada agensi government, ada yang daripada Instagram. Ramai juga yang request cumanya dekat sini sebab kita punya shipping cost tu tinggi kan, jadi kita kena balance solve juga problem tu jugalah, sebab kita tak naklah macam benda ni beli tapi kos lagi shipping lagi tinggi. So kita macam kena tak berbaloi lah awak kan. So kita akan advise jugalah dekat situ. Siapa sangka hanya bermula di belakang rumah secara kecil-kecilan, produk Bendang Studio kini sudah digunakan oleh restoran 5 bintang di Kuala Lumpur, malah menjadi rebutan koleksi peribadi pecinta tembikar seramik di seluruh dunia. Itu sahaja Melaka Memilih bersama saya pada hari ini di N06 Rembia. Jumpa lagi. Baik, itu tadi sebenarnya temu bual khas yang dilakukan oleh editor Astro Awani Nazri Kahar bersama usahawan wanita muda namanya Rozana Musa. Rozana ni adalah pemilik pengusaha Bendang Studio, perniagaannya di Kampung Sungai Petai di Dun Rembia N06 ini sendiri. Dan pastinya apabila kita melihat kepada Melaka Memilih, PRN Melaka secara khususnya untuk hari ini kita bercakap tentang Dun Rembia N06 ini, sudah tentu pertandingan pada 20 hari bulan ini menyaksikan 5 penjuru antara calon bebas Murali Krishnan, calon bebas yang lain juga adalah Sabarudin Kudus, calon PN Zamzuri, calon PH Zamri Pakiri dan juga seorang lagi calon BN Muhammad Jalani Khamis yang mewakili bagi calon BN. Dan pastinya kami telah pun membawakan kepada anda suara dan juga realiti rakyat khususnya melihat kepada usahawan wanita muda khususnya di Dun Rembia ini. Jadi soalannya pada ketika ini sudah tentu kita melihat apa sebenarnya tawaran-tawaran, janji-janji baharu yang boleh diberikan kepada khususnya kepada usahawan-usahawan yang kami bawakan sebentar tadi. Sekian Melaka Memilih. Ikuti perkembangan lanjut khususnya di platform astroawani.com dan juga pelbagai lagi platform lain dalam Astro Awani. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.